Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi lagi menonton video cikgu pada kali ini. Bagi yang belum mengenali, nama Cikgu Nadira. Pada video kali ini kita akan berbincang pasal tajuk bahasa Inggeris. Subjek bahasa Inggeris yang bertajuk verb. Ramai yang dah tahu kan tajuk verb. Itu kalau bahasa Melayu dia kita panggil kata kerja. Jadi objektif kita untuk video kali ini, apa yang kita nak capai untuk tajuk verbs kita ni adalah we want to know what is subject verb agreement. Number 2 is verb, what is verb to be and what is a verb to have. Also we want to know what is verb forms, the regular verbs and irregular verbs, rules of third person singular verbs, and last kali kita akan buat sedikit latihan untuk nak memantapkan lagi lah kefahaman kita. Jadi stay tune sampai habis video ni. Baiklah, cikgu nak mulakan. Jangan lupa baca doa belajar bagi yang Muslim. Jadi tajuk kita untuk kali ini adalah verbs. What is verb? Biasa kita dengar verb. Verb ni apa sebenarnya? Bahasa Melayu dia kita panggil sebagai kata kerja. Verb is kata kerja. Iaitu apa sahaja perbuatan manusia. Boleh tengok kat sini verbs. To show what is people, animals or things are doing. Jadi apa sahaja manusia ke, binatang ke atau apa-apa benda yang ada pergerakan yang melakukan sesuatu perbuatan kita panggil sebagai verb. Dan kita masuk subject verb agreement. Jadi yang ni penting. Untuk kita nak tahu verbs tu, kita nak letak dia ada S. Perasan tak? Ada verb yang ada S, ada verb yang tak ada S. Lepas tu ada yang ada ED, dia bertukar. Kata dasar dia lain, tapi bila masuk dalam ayat dia jadi lain. Jadi kita kena tahu kenapa dia berubah. Benda yang pertama kita kena tengok adalah dia punya subject. Subject and verb must agree with each other. Jadi singular subject equals to singular verb, plural subject equals to plural verb. Subject ni sebenarnya yang ada di dalam ayat. Di dalam ayat yang panjang itu kita panggil sebagai subject. Nanti cikgu akan tunjukkan apa itu subject. Dia biasanya dia ada di awal ayat. Kalau kita boleh tengok contoh di sebelah ayat ini, that boy. Those boys, Jason and Kamal, Dayang or Suri. Semua yang kat depan ni kita panggil sebagai subjek. Ataupun dengan kata dasar lain kita kata sebagai orang yang buat, orang yang melakukan perbuatan tu kita panggil subjek. Lepas tu subjek kita pula ada plural, ada juga singular. Jadi cikgu percaya kat rumah mesti dah tahu apa itu singular, apa itu plural. Singular is one, means one. Singular maksudnya seorang ataupun satu. Plural iaitu lebih daripada satu. Kalau ada perkataan, nampak ni kat sini dia cakap subjects connected by and equals to plural verb. Maksudnya kalau ada and, contohnya Madam Nadira and Madam Siti. Maksudnya ada and, ada berapa tadi? Madam Nadira and Madam Siti. Maksudnya ada dua orang. Ataupun kalau dia tak guna and, dia guna mungkin ramai. They. Kalau they tu maksudnya mereka ramai. We sama juga plural. Tapi tak apa, kita hold dulu yang tu, kita tengok sini. Singular subject connected by or, either or, neither, nor, singular verb. Yang ni pula kalau ada or, maksudnya dia nak cakap tadi tu dan, bila ada or ni maksudnya singular. Kalau tengok contoh kat sini, neither Kamal nor the girls. Sama ada Kamal ataupun budak perempuan yang lain tu yang tahu lelaki tersebut. Jadi salah satu kan, maksudnya satu je lah, singular, kita panggil sebagai singular verb.
In an or either or neither no sentence, the verb agrees with the subject closest to it. Okay, jom kita tengok kepada dia punya example. That boy is clever. Okay, ini that boy is our subject. Okay, saya nak tanya singular ke plural subject untuk that boy? Okay, betul. That boy is singular subject. Those boys are clever. Those boys are clever. Jason and Kamal like football. Jason dan Kamal maksudnya dia plural subject. Dayang or Suri mean plural ke singular? Betul, singular sebab dia ada or kat situ kan. Okay, neither Dayang nor Suri enjoy watching football. Okay, ini pun sama, singular. Either the girls or Kamal plays the piano. Neither Kamal nor the girls nor the men. Okay, ini pun sama macam tadi cakap. Okay, next tak apa. Ini untuk kita nak tahu dia punya subjek dia. Kita nak tahu dia singular ke plural. Okay, next kita tengok kepada verbs to be and to have. Okay, kan bila kita dah tahu singular ni, kenapa penting kita nak tahu singular dan plural ni? Sebab memang kita akan guna dia untuk pembelajaran yang akan datang. Itu sangat penting. Okay, jadi yang first singular dan plural. Kita tengok kat sini kolom singular dulu. Singular kita ada present tense and past tense. Ingat kan, present tense ni maksudnya belum berlaku, and past tense ni telah berlaku. Okay, the first person, inilah yang tadi kita punya subjek kita tadi. Ada subjek yang first person, ada yang second person and third person. Kita tengok kalau first person, siapa dia punya subjek dia adalah I. Okay, I. First person is I, saya. Okay, I am, I have. Okay, kalau verb to be dia I am, kalau verb to have dia I have. Kalau past tense, am tadi kena tukar jadi was. Have akan jadi had. Okay, kalau past tense memang kita akan pakai had je. Kita tak pakai has ataupun have. No. Okay. For the second person, you are or you have. Ni verb to be, ni verb to have. Okay, dia punya past tense ni you were. Okay, bila tadi tu am jadi was, lawan dia bila plural jadi apa? Were. Okay, bukan plural, second person jadi were. You had. Okay, sama juga dengan third person. He is, he has. Okay, kali ini he is. He maksudnya dia, lelaki seorang. He has, sama juga, dia untuk singular. Has ni untuk singular. She is, she has. It is, it has. Yang ni singular, seorang kan. Kalau he was, ini untuk past tense, dia seorang tetapi past tense. He was. Tapi kalau, nampak tak cikgu cakap tadi, kalau dia verb to have, mesti jadi had. Tak boleh jadi has ataupun have. Okay, ini untuk singular. Okay, saya lupa kat sini memang singular lah, sebab itulah. Okay, ni dia I, you, he, she, has. Semua ni adalah singular tapi dia berbeza. Kalau I ni first person, I. Kalau second person, you, kamu adalah orang yang kedua. Third person adalah dia. Dia lelaki, dia perempuan ataupun itu. Untuk benda kita panggil third person. Okay, sekarang ni kita tengok kepada plural. First person plural adalah we. We termasuk tak dengan I? We. Kami. Maksudnya saya termasuk sekali kan? I termasuk sekali kalau we. Sebab tu dia duduk dalam kolom first person. So we are or we have. We were or we had. Ni are sebab present tense, were sebab past tense. Sebab apa pakai were? Sebab dia plural. Okay, you are, jadi you have, you were, you had, sama juga. They are, third person. Mereka, third person. They have. They were, they had. Okay, yang ni kena hafal lah. Okay, sebenarnya kena hafal. Tapi kalau kita dah faham, it's okay. Dah okay dah. I, you, saya, first person. You, awak is a second person. Third person is they ataupun he, she, third person. Okay, next.
kita tengok kepada tajuk, betul-betul main tajuk kita, iaitu verb forms. Kita ada dua jenis verb form, which is we have regular verbs and irregular verbs. So we determine the regular verb first. Jom kita tengok regular verb dulu. Okey, sebenarnya regular verb ni senang sikit. Dia tak perlu menghafal sangat, sebabnya dia biasanya tambah s sikit-sikit je. Okey, tengok sini contoh dia, base form love. Yang atas ni semua dia punya base form. Okey, dia punya kata dasar awal-awal. Contohnya kalau dalam bahasa Melayu, kata dasar lah kita panggil. Kalau bahasa Melayu, contohnya baca. Baca adalah base form kita, baca. Okey, baca, read. Okey, tapi bila kita nak gabungkan dia jadi ayat lain, jadi apa? Membaca contohnya. Okey, sama juga tapi bahasa Inggeris lain sikit lah. Okey, love ni kata dasar dia lah, asal-asal kata dia. Love, help, dance, cook, play. Okey, anda kat rumah jangan lupa ikut cikgu cakap juga tau. Love, help, dance, cook, play. Okey, jom kita tengok third person untuk singular love. Kita kena tambah s, third person. Bila dia singular, memang kita tambah s kat belakang untuk verb. Okey, love, helps, dances, cooks, plays. Kalau present participle kena tambah ing. Present participle, loving, helping, dancing, cooking and playing. Okey, kalau past maksudnya dah berlaku lah. Okey, apa beza past dengan past participle? Past ni yang dia ada dalam tense, yang ada dalam ayat. Kalau past participle ni dia boleh dijadikan sebagai adjektif. Okey, ini tak apa, nanti kita akan belajar lagi lebih mendalam. Okey, jadi awak kena tahu je lah kalau dia dah berlaku, dah jadi past, apa yang berubah dia punya bentuk verb dia. Okey, jadi love, helped, dance, cook, played. Okey, ada ed. Biasa kalau cikgu kat sekolah akan cakap, okey ada ed ni, past tense. Okey, itu dia punya tips dia lah. Okey. Okey, past participle pun sama. Love, help, dance, cook, play. Okey, next jom kita tengok kepada irregular verbs. Okey, apa beza dia regular verb dengan irregular? Macam cikgu cakap tadi, kalau regular verb dia kata dasar dia tu masih kita guna, dia tak berubah. Nampak ni? Love kita cuma tambah ed, tambah s, tambah ing. Tapi kalau irregular verb ada perkataan dia akan berubah. Nampak tak kat sini? Where bila dia jadi past tense jadi want. Kan, ada berubah. Jadi irregular ni biasanya kita memang banyak kena hafal. Okey, kalau kita macam kalau tak ada dia punya formula kena hafal. Okey, base form dia adalah where, go, sing, give, see. Third person singular, where's. Kan tadi sama juga macam tadi, bila singular ada s, goes, sings, give, sees. Present participle ni biasanya memang ing kat belakang tu kita dah tahu. Okey, present participle. Wearing, going, singing, giving, seeing. Bila past, apa yang dah jadi e ni, nampak tak ni, dia dah bertukar. Where jadi wore. Dia tak ada formula macam yang tadi tu. Kalau e okey tukar jadi o ke apa kan. Ini memang dia berubah terus. Nampak where bertukar jadi wore. Go jadi went. Give, sing jadi sang. Give, gave. See jadi saw. Past participle, won, gone, sung, given, seen. Okey, ini past participle untuk primary school kita jarang sangat nak guna. Okey, biasa kita guna past tense je. Biasa awak akan guna yang ni je lah, past tense ni. Okey, jom kita tengok examples. Okey, ini maksudnya ini kita punya base form tadi lah. Ni base form. Ini kita punya third person singular. Ini present participle, past
tense dengan past participle. Jadi nak tunjuk contoh untuk satu-satu tu. Yang first kali, I help my parents every day. Okay, I help my parents every day. Suri, kenapa I tak ada S Kalau I tak ada S, dia punya verb dia. Tapi Suri bila dia singular, helps. Suri helps to set the table. Suri helps to set the table. Kamal is helping his father. Maksudnya is helping tu maksudnya dia tengah membantu ayah dia lah sekarang ni. Henry helped an old woman yesterday. Jadi kalau yang ni, key point ni kalau kita tak tahu nak letak ed ke tak belakang dia, kita tengok ni, yesterday maksudnya telah berlaku semalam. Helped and Henry helped an old woman yesterday. He had helped her in the past. Okay, inilah yang tadi yang cikgu cakap tadi. Kalau yang ni past tense tadi, ini past participle. Dia ada perkataan dekat depan dia, had. Okay, next, I give him food once a while. Mrs. Teresa gives all her wealth to the needy. Jason is giving her an apple. Is giving, maksudnya tadi apa? Present participle. We gave ni past. Okay, the beggar some food and money. The principal had given us his permission. So ini sahaja contoh dia. Okay, next kita masuk kepada rules for the third person singular verbs. First most verb. Okay, add as. Ini yang biasa kita jumpa untuk maksudnya dekat verb-verb biasanya kita akan jumpa ada s. Okay, ini yang biasanya kita akan jumpa. Okay, she loves to sing and dance. She loves to sing and dance. She tadi apa? Yang kita tengok tadi, she adalah third person. She loves, ada s. Henry kicks the ball to Kamal. The cat grooms itself after every meal. Okey, jadi belakang dia ada s. Okey, ini kebiasaan perkataan dia, kita tambah s. Tapi untuk perkataan kalau y pun boleh tambah s. Yes, boleh. Okey, jom kita tengok. Ini kebanyakanlah verb kita letak s kat belakang dia. Okey, yang ni for verb ending in ss, sh, ch dengan s. Okey, inilah formula dia. Kita tengok perkataan tu kat belakang dia ada ss, sh, ch dengan x. Kita tengok sini contoh pass, kan belakang dia ss, betul tak? Okay, he pass the plate to me. Jadi kalau nak jadi dia punya rules for the third person singular verb, kena letak apa tu? He tu adalah third person kita, kan? Jadi passes, he passes. Okay, the car crashes. Okay, sebab ada sh. Ni tadi dia cakap, kan? Crashes into the divider. Miss in teaches at Grammar Elementary School. Jadi ch belakang dia ch tambah es. He fixed the tractor for free. Fix ix belakang dia x, jadi tambah es. Okay, next kita tengok lagi. Ending in consonant plus or minus y. Drop y and add ies. Okay, the baby cry. Okay, kita tengok belakang dia y. Kalau belakang dia y in a consonant ni maksudnya selain daripada a, e, i, o, u. Jadinya v ke y ke t ke. Okay, kita tengok dulu sama ada kita nak buang ataupun tambah y tu, dia cakap kat sini. Tengok cry, C-R-Y, sepatutnya cry C-R-Y, kan dia punya kata dasar dia. Tapi kita kena tukar dia jadi the baby cries. Kena tukar jadi I-E-S. Y tu kita kena buang dan tukar jadi I-E-S. Every time he falls down. My mother worry. Macam mana last dia? W-O-R-R-Y, kan belakang dia Y, kata dasar dia. Jadi kita kena buang Y tu jadi worries. Okay, tambah I-E-S. Study sama juga, S-T-U-D-Y, buang Y jadi tambah I-E-S.
S. Okey. Oh, ini memang untuk belakang dia Y. Okey. Jadi kalau belakang dia Y, memang kita buang Y tu, tak tukarkan Y tu jadi IES. Okay, next, verb ending in a vowel. Okay. Okay, next kita tengok kepada rules for third person singular verb. Okay, yang tadi tu kan kita sambung lagi. Okay, jadi yang ni the verb ending in a consonant plus Y. Okay, maksudnya kita tengok sebelum Y, tengok kata dasar cry ni adalah CRY kan. Jadi sebelum Y tu ada huruf apa? Dia vowel ke dia consonant? Jadi kat sini dia kata vowel. Consonant maksudnya selain daripada A, E, I, O, U. A, E, I, O, U tu adalah vowel. Okay, consonant adalah selain daripada A, E, I, O, U. Jadi sepatutnya CRY sebelum Y tu adalah huruf R, pandai. Jadi bila R kita buang Y tu, kita jadi IES. Sama juga yang ni, WORRY. Betul tak? Ayat last dia adalah Y, kita buang Y jadi IES. Study, sama juga, kita buang Y, tukarkan dia jadi IES. Tengok sebelum Y dia huruf D, yang ni huruf R. Semua ni adalah huruf consonant. Sekarang ni kita pergi pula kepada ending dia yang ada Y macam tadi juga, tapi dia vowel. Okey, tengok sini contohnya by. Y ni nampak tak ni? Sebelum Y tu adalah U, sebelum Y adalah A, sebelum Y adalah A, ataupun satu lagi sebelum Y adalah O. Jadi A, E, I, O, U. Kalau ada A, E, I, O, U sebelum Y, kita kena tambah S. Okey, tengok ni. He buys, she pays, Fred stays. Okey, faham? Yang ni je lah nak tahu, tak apa ayat ni, it's okay. Cuma saya nak bagi tahu verbs tu macam mana perkataan dia, kita nak buang, nak tambah apa. Okey, Okey, dah. Itu sahaja kita punya tajuk verbs ni. Jadi dia banyak kena menghafal sikit lah ya, kena rajin sikit, kena hafal. Okey, jom kita tengok yang ni. Boleh ke buat sama-sama dengan cikgu? Okey, sebenarnya cikgu nak bagi anda di rumah untuk buat homework ni. Okey, tak apa. Tapi sebelum cikgu bagi kamu semua buat, kita buat sama-sama dulu lah. Lepas tu cikgu tinggalkan salin lah dalam buku mana-mana. Okey, tolong buat sendiri. Lepas tengok video ni tolong buat sendiri. Okey. Okey, kita tengok complete the table below. Tengok base form dia adalah train, look, hope, fix, crash. Train ni bukannya kereta api tu training tu, latihan. Okey, third person singular. Okey, kalau third person singular, kalau trains kena jadi apa? Tadi cikgu cakap untuk third person singular kena tambah S. Betul. Jadi yang ni akan jadi trains. Trains, looks, hopes, fix, crash. Ni tak boleh jadi fix. Ni kalau tambah S macam mana ni? Kalau belakang dia X. Tadi kita belajar tak? Ingat tak ini yang tadi ni? Oops. For the third person singular verb, kalau belakang dia X, kena tambah apa ni? ES. Okey, sama untuk latihan ni. Fix, ada F, I, X, ES. Okey, tambah ES kat belakang dia. Ini hopes, tambah S je. Crash, SH. Syarat dia SH kena tambah apa tadi? ES. Betul. Crashes, jadi crashes. Ni S, trace, looks, hopes, fix. Bukan fix, fixes, ada ES, crashes. Bila present participle senang sahaja, iaitu cikgu cakap apa formula dia semua? ing kat belakang, maksudnya ing. Okey, training, yang ni akan jadi training, looking, hoping, fixing, crashing. Okey, untuk past, untuk present participle, untuk past lah. Okey, dah masuk sini. Okay, sorry, I'm so sorry. Okey, untuk past tambah ed, kan? Betul tak? Okey, kita tengok dulu, ada yang tambah ed, ada yang dia akan bertukar. Kalau untuk yang ni trained, jadi TRAINED, trained.
Look, ada ed belakang. Hope, fixed, crashed, ada ed kat belakang. Past participle also same, trained, look, hope, fixed, crashed. Okey, yang ni sama saja. Ni sebab apa ni? Ini adalah regular verb. Sebab itulah past dengan past participle dia sama, dia tak berubah. Okey, faham Okey, untuk ini, untuk irregular verbs pula, kita ada go, shake, wear, win dengan begin. Third person dia mesti kena tambah S. Tapi kalau belakang dia O, macam mana nak tambah S? Jadi G-O-E-S. Kena tambah E-S kat belakang. Goes, shakes, wears, wins. Ada S, wins. Begins. Present participle, going, shaking, wearing, winning. Double N, okay? Winning. W-I-N-N-I-N-G. Winning. Beginning. Okey, sama juga double N, beginning. Okey. Untuk past, go akan jadi dia akan berubah jadi went. Went, W-E-N-T, went. Shake akan jadi shake. Akan jadi shock. Shook, S-H-O-O-K, shook. Ini yang cikgu cakap, bila irregular dia akan berubah sikit perkataan dia, shook. Wear akan jadi wore, W-O-R-E, wore. Win akan jadi won, W-O-N, won. Begin akan jadi began, B-E-G-A-N, began. Okey, yang ni, lepas tu yang ni cikgu nak tulis lah. Yang ni cikgu nak tulis lah, takut ada yang tak tahu. Okey, jadi yang ni jadi goes. Okey, cikgu nak tulis daripada awal. Okay, kita dah habiskan. Nanti boleh buat sendiri. Trains. Trains. Yang ni kena tambah S je. Okay. Hopes. Ini sebab belakang dia X, kena tambah ES. Fixes. Ini jadi okay. Okay, present participle. Okay, training. Hoping. Training. Looking, hoping, fixing, and crashing. Okey, kalau pas, jadi lain ayat kita. Train, look. Kena di rumah pun boleh sama-sama buat dengan cikgu. Okey? Cikgu nak tulis lah. Ingat cikgu nak suruh kamu buat sendiri. Ini pun sama, ikut yang atas. Okey. Dapat Ana kan? Dah buat ya kat rumah. Buat sama. Lepas habis video cikgu ni pun buat juga. Okey, go. Go tadi apa? Kalau dia punya third person singular, goes, shakes, tambah S je, wears, wins, begin. Nanti buatlah cantik. Okey, kalau present, okey, going kan, going kan, ing, going, shaking. Lepas tu kita ada wearing, winning,
double N, beginning. Okay, past tense dia akan berubah. Go akan jadi went. Shake akan jadi shook. Shook. War, won. Began. Kini je cakap tadi began. Lepas tu jadi gone. Okay, past participle untuk primary school kita jarang lah guna. Okay, untuk kat sekolah kita jarang guna. Biasa kita guna past tense saja yang kat atas tu, yang cikgu tulis tu. Okey, jadi ini saja. Okey, anda di rumah dapat tak? Okey, jadi cikgu harap anda semua kat rumah bolehlah buat sendiri. Okey? Senang je, cuma dia kena menghafal sedikit. Okey, kena hafal sedikit, hafal dia punya rules dia, nak tambah S bila, perkataan apa kena tambah S. Lepas tu kalau irregular tu banyak kena hafal sikit. Okey, tak apa, itu sahaja untuk video cikgu kali ni. Baik, terima kasih banyak-banyak bagi yang sudi menonton video cikgu sampailah habis. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel eTution, dan juga masuklah, login lah, dia punya website dia banyak video kat dalam tu. Okey, awak boleh dapat macam-macam video, subjek pun banyak yang tutor-tutor kita dah sediakan. Okey, terima kasih semua. Okey, itu saja. Bye.